Hai, salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Roci Anak Bakel, merupakan pelajar semester ketiga Bachelor in Occupational Safety and Health Management with Honour dari Open University Malaysia. Semester kali ini, kami diminta untuk membuat video presentation di bawah subjek pengenalan kepada komunikasi. Apakah itu teknologi komunikasi? Proses globalisasi telah mendorong pembangunan teknologi komunikasi dengan pesat dan membawa banyak perubahan bukan hanya kepada organisasi, malahan turut memberi kesan kepada masyarakat. Pada hari ini, penggunaan dan adaptasi teknologi komunikasi telah diterima pakai secara meluas oleh banyak organisasi yang menyedari manfaatnya. Pembangunan teknologi komunikasi perlu dilakukan secara berperingkat sebelum sebuah sistem yang holistik atau menyeluruh boleh dibangunkan. Situasi ini perlu disesuaikan dengan kekuatan sumber tenaga manusia yang dimiliki oleh sesebuah organisasi tersebut. Penerapan teknologi komunikasi dalam organisasi sejak beberapa tahun yang lalu telah membawa pelbagai perubahan dalam organisasi. Teknologi komunikasi kini telah diterima sebagai medium untuk memproses maklumat dan menguruskan organisasi bagi menyumbang ke arah kecemerlangan organisasi. Implikasi teknologi komunikasi ke atas hubungan pribadi. Inovasi dalam teknologi komunikasi telah memberi kesan kepada cara kita membentuk hubungan. Kita boleh berhubung dengan individu yang lain walaupun dengan jarak yang jauh, dalam zon masa yang lain, dengan perkhidmatan terjemahan dalam talian jika kita menggunakan bahasa yang berbeza. Teknologi ini juga membantu kita untuk kekal berhubung dengan rakan-rakan dan keluarga dari rumah atau apabila berjauhan. Hari ini, email dan online voice over internet protocol (VoIP) dan program-program chat merupakan alat komunikasi yang sangat popular dalam kalangan ahli keluarga dan rakan-rakan ketika mereka berjauhan antara satu dengan yang lain. Bagi mereka yang pemalu, berinteraksi menggunakan email atau kumpulan chat dalam talian memberi mereka lebih keyakinan daripada mereka bercakap secara bersemuka dengan orang lain. Individu yang sakit, seperti mereka yang mengidap thalassemia atau kanser sekarang boleh berbual dengan mereka yang mengalami penyakit yang sama dan memberi atau menerima sokongan emosi antara satu sama lain. Dengan cara ini, teknologi boleh mempertingkatkan kualiti kehidupan. Kemunculan alat-alat komunikasi dalam talian seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram dan sebagainya menjadikan ianya lebih mudah untuk mencari individu yang mempunyai pendapat dan minat yang sama. Mereka boleh memilih bagaimana mahu berkomunikasi, berapa banyak tentang diri mereka ingin didedahkan atau sejauh mana keakraban sesuatu hubungan itu sepatutnya. Teknologi komunikasi menjadikan ia lebih mudah bagi orang yang kurang berkeyakinan diri, low esteem, untuk terlibat dalam perhubungan dengan orang lain. Mereka boleh meluahkan perasaan mereka dalam persekitaran yang lebih selesa sewaktu dalam talian walaupun berlatarkan peribadian yang berbeza. Namun demikian, seperti berkomunikasi dalam dunia cyber juga mempunyai cabarannya antaranya keberkesanan mesej, kekaburan sumber dan kandungan serta isu etika. Kelebihan penggunaan teknologi komunikasi di tempat kerja. Yang pertama, latihan dan pembangunan merupakan salah satu amalan yang dilakukan oleh pihak majikan dalam penggunaan media sosial. Sebagai organisasi yang bersaing di pasaran global, sebuah perniagaan perlu mempersiapkan pekerja mereka untuk menjadi lebih efektif. Alat media sosial boleh membantu organisasi dalam hal ini dengan pelbagai cara seperti memaklumkan pasukan yang terpisah dari jarak geografi, masa, budaya dan sepadan organisasi. Syarikat-syarikat boleh menggunakan alat media sosial untuk menyampaikan perubahan dalam dasar syarikat atau struktur organisasi serta mengajar kemahiran pekerjaan baru. Media sosial menawarkan organisasi kelebihan untuk berkongsi latihan, mempromosikan maklumat dan bahan pendidikan, berkongsi pendapat, pandangan dan komen, merangkumi mereka dalam program latihan dan kursus individu. Sebagai contoh, Facebook boleh digunakan untuk membuat kumpulan terbuka atau tertutup untuk menyampaikan kandungan. Manakala Twitter boleh digunakan dalam e-pembelajaran untuk menghubungkan komuniti pembelajaran atau membuat lebih kecil bilik
darjah untuk memaklumkan kepada pekerja mengenai topik atau cara tertentu, berkongsi sorotan, membuat kenyataan atau memuat naik gambar. Kelebihan yang kedua ialah penggunaan media sosial secara lestari di kalangan pustakawan. Media sosial sedang berkembang sebagai alat perantara untuk menjana pendapatan. Sesiapa pun, malah pustakawan kini boleh mula mencipta dan menawarkan langganan perkhidmatan serta penjualan produk yang lebih inovatif di media sosial antaranya adalah dengan menawarkan perkhidmatan berbayar dalam aplikasi permainan atas talian. Nampak janggal dan sukar dilaksanakan, namun lihatlah kejayaan pencipta permainan Farmville iaitu Mark Pincus yang asalnya merupakan penganalisis kewangan tetapi telah berjaya menjana aset pendapatan sehingga $1 bilion dengan menawarkan perkhidmatan berbayar selepas jualan untuk aplikasi tersebut. Kelebihan yang ketiga, peranan teknologi komunikasi dan sumbangannya ke arah perkembangan komunikasi dalam organisasi yang berkesan. Pelaksanaan teknologi komunikasi telah memberi sumbangan besar kepada organisasi daripada sudut penyaluran maklumat dan membuat keputusan daripada pihak pengurusan atasan kepada kaki tangan bawahan dalam sesuatu organisasi. Jika timbulnya masalah atau krisis dalam organisasi, pihak pengurusan dapat berbincang dan membuat keputusan berkaitan. Dalam masa yang singkat, ia dapat menyalur dan menyebarkan maklumat kepada pengurusan pertengahan yang akan memaklumkan kaki tangan bawahan dengan bantuan email ataupun laman web sosial organisasi seperti Facebook tanpa perlu bersemuka. Selain itu, email dan laman Facebook organisasi boleh dijadikan sebagai forum untuk membincangkan isu atau masalah yang dikemukakan oleh pihak pengurusan atasan. Seterusnya, kekurangan penggunaan teknologi komunikasi di tempat kerja. Komunikasi merentas sempadan kerja melalui teknologi dan media sosial, kesan terhadap peningkatan konflik kerja keluarga. Antara faktor yang meningkatkan lagi konflik kerja keluarga adalah kewujudan teknologi maklumat dan komunikasi ICT yang semakin canggih di mana pekerja perlu menerima mesej dan arahan melalui rangkaian media sosial seperti email dan aplikasi media sosial seperti WhatsApp yang boleh diakses melalui telefon mudah alih. Ini mengakibatkan konflik peranan, konflik masa dan konflik tekanan. Walaupun berada di rumah, peranan sebagai pekerja masih dituntut dan pekerja perlu menyelesaikan tugasan yang diberikan sama ada berbentuk segera atau tidak segera. Secara tidak langsung, masa yang sepatutnya diperuntukkan kepada keluarga telah berkurangan yang mana perhatian terhadap keluarga telah terabai. Yang kedua, ketagihan penggunaan internet juga merupakan salah satu kesan negatif mempengaruhi cara kerja pekerja di tempat kerja. Penggunaan internet ini ialah untuk mencari maklumat serta metod menghubungkan individu tertentu dengan individu yang mengenalinya atau erti kata lain menjadi perantara dalam perhubungan seseorang. Oleh itu, tidak salah sebenarnya jika seseorang bersosial dengan internet, namun masalah boleh timbul apabila seseorang itu kerap melayari laman web sosial ini. Permasalahan paling utama ialah kurangnya komunikasi semula jadi dalam kehidupan seharian. Individu yang terlampau kerap menghabiskan masa berjam-jam lamanya di depan komputer semata-mata melayari internet secara tidak langsung, perbuatan sedemikian akan mengurangkan komunikasi antara dua atau lebih individu. Sebaliknya, dipenuhi interaksi dalam alam maya. Keadaan ini sudah tentu akan mewujudkan suasana kekeluargaan yang tidak harmonis di antara kaki tangan apabila seseorang lebih gemar terperap di dalam bilik dan menghadap komputer sambil melayani kegarahannya berinternet berbanding meluangkan masa di alam realiti. Yang ketiga, kesan negatif teknologi. Kadangkala, ada juga majikan menghantar pesanan menggunakan aplikasi media sosial bertanyakan mengenai kerja sedangkan ketika itu pekerja sedang bercuti atau meluangkan masa dengan keluarga. Ini akan mengakibatkan konflik peranan, konflik masa dan konflik tekanan. Walaupun berada di rumah, peranan sebagai pekerja masih dituntut dan pekerja perlu menyelesaikan tugasan yang diberikan sama ada berbentuk segera atau tidak segera. Secara tidak langsung, masa yang sepatutnya diperuntukkan kepada keluarga telah berkurangan, yang mana perhatian terhadap keluarga telah terabai. Keadaan ini mempengaruhi emosi pekerja dan mengakibatkan ketegangan dalam keluarga. Pekerja tidak dapat memfokuskan peranan mereka dalam keluarga. Keadaan ini akhirnya menimbulkan
tekanan bukan sahaja terhadap pekerja itu sendiri, malah akan melibatkan ahli keluarga mereka. Sekian sahaja, terima kasih.